Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar Universiti Melaka dari Fakulti Bahasa dan Pendidikan Nur Hazikah Masya binti Maskam, nombor matrik D2310257 dari kumpulan 1 semester 2. Hari ini saya akan membentangkan tentang perbezaan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dan kurikulum permata. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK bertujuan untuk menjadi wadah utama yang menjadi panduan guru bagi menyediakan pendidikan prasekolah bertaraf dunia. KSPK dikubal berdasarkan prinsip amalan yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak dan teori pembelajaran kanak-kanak. Aktiviti yang dirancang perlulah memberi pengalaman yang menyeronokkan dan melibatkan murid-murid secara aktif serta selamat. Kandungan KSPK adalah berasaskan 6 tunjang, iaitu tunjang komunikasi, kerohanian dan sikap dan nilai, tunjang kemanusiaan, tunjang perkembangan fizikal dan estetika, tunjang sains dan teknologi dan juga tunjang keterampilan diri. Kurikulum permata dibina berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Jemaah Menteri telah meluluskan dasar asuhan dan didikan awal kanak-kanak, memberi penekanan kepada menyediakan pendidikan dan asuhan yang berkualiti kepada kanak-kanak dari umur lahir hingga 4 tahun. Matlamat KSPK dan kurikulum permata. Matlamat kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK adalah bertujuan untuk memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun dalam aspek jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Kurikulum ini juga adalah untuk mewujudkan aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif, menanamkan keyakinan, meningkatkan kemahiran, membentuk konsep yang positif kepada murid-murid. Matlamat permata adalah bagi menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak berumur 0 hingga 4 tahun. Kurikulum ini juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran yang berkualiti, tambahan pula untuk melahirkan model insan negara yang mempunyai asas yang mulia, kerohanian yang mantap dan lain-lain. Objektif KSPK dan juga kurikulum permata. Objektif KSPK terbahagi kepada 9. Yang pertama, menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai masyarakat di Malaysia. Yang keempat, menghargai peka terhadap budaya masyarakat di Malaysia. Yang kelima, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Yang keenam, mengembangkan daya kreatif, estetika. Dan ketujuh, memperkembangkan konsepkan diri yang positif dan berkeyakinan diri. Yang kelapan, mengaplikasikan pemikiran kreatif, kritis dan inovatif serta kemahiran penyelesaian masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Yang kesembilan, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecerdasan dan menjaga keselamatan diri. Objektif permata terbahagi kepada 7. Yang pertama, membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu yang bersas yang mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan adil. Yang kedua, membina kemahiran bersosial interpersonal, intrapersonal yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. Yang ketiga, membimbing kanak-kanak menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa ibunda dan bahasa Inggeris. Yang keempat, mendidik kanak-kanak mengamal pemakanan sihat, kebersihan diri, keselamatan diri dan gaya hidup sihat. Yang kelima, melatih kanak-kanak mengurus diri sendiri sehingga mereka yakin dan mampu berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan sendiri. Yang keenam, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecerdasan dan juga menjaga keselamatan diri dan gaya hidup sihat. Yang terakhir,
membina kemahiran awal, matematik dan pemikiran logik. Seterusnya, bidang pembelajaran KSPK dan kurikulum permata. Bidang pembelajaran KSPK terbahagi kepada 6 iaitu tunjang komunikasi, tunjang kerohanian, sikap dan nilai, tunjang kemanusiaan, tunjang perkembangan fizikal dan estetika, tunjang sains dan teknologi dan terakhir tunjang keterampilan diri. Tunjang komunikasi menekankan kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Tambahan pula, bagi murid yang di sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil, mereka wajib mempelajari Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Tunjang kerohanian, sikap dan nilai memberi keutamaan kepada aspek penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Selain itu, tunjang ini mengandungi disiplin ilmu, pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam, manakala pendidikan moral dipelajari oleh murid yang bukan Islam. Tunjang kemanusiaan menekankan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global serta penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Tunjang keterampilan diri ini memberi penekanan kepada perkembangan sosial emosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Memupuk kepimpinan dan sosial diri melalui aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum yang ditekankan. Tunjang perkembangan fizikal dan estetika ini menekankan perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri, memupukkan daya imajinasi, kreativiti, bakat dan apresiasi terhadap karya seni dalam kalangan murid. Tunjang ini juga melibatkan komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan serta kreativiti dan estetika. Tunjang sains dan teknologi memberi penekanan kepada pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik. Disiplin yang terkandung dalam tunjang ini adalah sains awal dan awal matematik. Bidang pembelajaran permata terbahagi kepada 6 iaitu perkembangan sasiah sosial emosi dan kerohanian, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran, perkembangan fizikal dan terakhir perkembangan kreativiti estetika. Seterusnya adalah strategi PDPC, pembelajaran dan pemudah cara, KSPK dan kurikulum permata. Strategi PDPC KSPK terbagi kepada 9 iaitu yang pertama adalah pembelajaran berpusatkan murid, yang kedua belajar melalui bermain, ketiga pembelajaran berasaskan inquiry, yang keempat pendekatan bersepadu, kelima pendekatan bertema, yang keenam pembelajaran berasaskan projek, ketujuh pembelajaran mastery, yang ke-8 pembelajaran kontekstual dan terakhir pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan. Strategi PDPC permata terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah konsep 3E, exploring, experimenting dan experiencing. Yang terakhir, pembelajaran melalui bermain. Kelebihan pembelajaran 3E, kanak-kanak dapat memanipulasi bahan dan melibatkan penyiasatan yang lebih mendalam tentang objek, bahan, fenomena, idea dan mentafsir, makna dan memperolehi kefahaman. Kanak-kanak juga dapat membuat pemerhatian terus, mengeksperimen dan seterusnya memahami dunia persekitarannya. Kanak-kanak juga dapat menyiasat terus perkara yang mereka ingin tahu dan memanipulasi bahan yang mereka ingin terokai. Nilai-nilai KSPK dan kurikulum permata.
Nilai-nilai KSPK yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, bertanggungjawab, berhemat tinggi, hormat, kasih sayang, keadilan, keberanian, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan dan toleransi. Nilai-nilai murni permata yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, keyakinan diri, baik hati, berani, rajin, hormat, kasih sayang, berbudi bahasa, jujur, daya tahan diri dan bertanggungjawab. Itu saja pewatangan saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.